Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. So, kepada anda yang secara tak sengaja terklik video ni, terbuka channel ni, apa kata anda tekan button subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak dikongsikan kepada anda. Dan untuk video kali ni, saya ada sebuah kisah yang sebenarnya berlaku kepada saya. And saya saja simpan cerita ni lama sikit kan, but I think it's the best time untuk cerita dekat anda lah berkenaan perkara ni lah. So tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Kisah ni berlaku dah lama, dah 10 tahun lah actually, sekitar tahun 2011-2012 macam ni. Saya rasa 2011 lah. Masa ni saya menuntut di sebuah college di Melaka. And then tahun pertama saya di college sebenarnya berjalan dengan baik. Tak ada apa-apa masalah ataupun gangguan yang berlaku lah. But semua ketenangan tu berubah setelah kemasukan pelajar baru. And masa ni saya dah tahun kedua. Bila pelajar baru masuk, salah seorang daripada diorang ni kononnya membawa sesuatu bersama dia. Membawa benda lah. So, bila dia bawa benda tu dan dia masuk ke college kita orang masa tu, benda tu dikatakan berlawan dengan benda yang dah memang sedia ada dekat college kita orang. College kediaman kenapa saya cakap benda tu dia berlawan dengan benda yang dah sedia ada? Masa saya dekat tahun 1, memang adalah kata-kata daripada senior. Ada seorang senior ni, dia boleh nampak benda-benda tu. So dia pernah ceritakan dekat kita orang mengenai benda-benda yang memang ada dekat kawasan kolej kediaman kita orang. So ada satu rumah, kolej kediaman kita orang ni rumah satu rumah yang agak besar yang boleh memuatkan sekitar 12 pelajar pada masa dalam satu rumah ada 12 pelajar. Dan ada 3 baris lah. Saya cakap 3 baris. Saya rasa satu baris tu 10 rumah lah. 3 baris. So baris pertama rumah lelaki dan ada tembok yang memisahkan rumah untuk perempuan. So 2 baris untuk rumah perempuan lah. So dekat sebelah tembok tu ada satu rumah tu dibiarkan kosong tau. Mungkin juga rumah tu diletakkan sebab rumah tu digunakan untuk letak perabot-perabot, sama ada perabot-perabot yang dah rosak ataupun perabot-perabot baru tau. So senior saya tu dia pernah cakap yang dekat rumah kosong tu sebenarnya dah ada benda lain yang tinggal. Dah ada benda yang menghuni lah. But benda tu dia tak kacau orang, as long as orang tak kacau dia. Dan salah satu lagi dia kata tempat yang memang ada benda tu adalah dekat pokok mangga. Pokok mangga dekat rumah warden tu besar sangat. Dan dia kata dekat pokok mangga tu pun memang ada benda yang dah tinggal. Okay. So dipendekkan cerita, masa pelajar baru ni masuk, dia bawa sesuatu, bawa benda masuk dengan dia. Dan benda tu berlawan dengan benda yang sedia ada. Kenapa saya cakap benda? Mesti korang confuse kan, kenapa saya cakap benda? Okey, dia macam ni. Yang memang sedia ada dekat tempat tu, diorang kata ialah penunggu atau penunggulah yang memang sedia ada. Dan benda yang budak tu masuk katanya adalah saka. Saka yang digunakan bagi tujuan kecantikan. So sebelum ni kita biasa dengar orang cakap susuk je kan. But masa tu saya pun macam surprise juga bila orang kata dia bawa masuk saka. Bukan dia bawa masuk lah, saka tu ikut dia bagi tujuan kecantikan. But I prefer nak cakap benda tu dengan benda ni sebab tak ada bukti lah yang menunjukkan memang budak tu memang bawa saka. Okay. So bila dia masuk, bermulalah satu insiden di mana kes-kes kerasukan yang kecil-kecil, in which dia sendiri yang kerap kali dirasuk. Memang boleh cakap macam ada certain time tu, setiap malam tu macam dia tu kerap sangatlah dirasuk. Dan daripada dia seorang saja dirasuk, benda tu menular. Dan ada beberapa pelajar lain juga turut sama dirasuk disebabkan perkara ni lah. So salah seorang yang memang kerap kali dirasuk adalah pelajar batch saya. Dia tu lebih tua daripada saya, so saya panggil dia Kak Nana. Kak Nana ni setiap kali budak tu kena rasuk, dia pun akan kena rasuk juga. So bila ustaz nampak yang benda ni dah menular, dah macam kes kerasukan ni dah macam kerap sangat terjadi, so ustaz pun buatlah nak panggil student, nak kumpulkan student, nak buat solat hajat, nak buat bacaan doa kan. So petang tu
di suatu petang kita orang dikumpulkan lah, memang waktu asar pun masa tu. Kita orang solat asar berjemaah dekat dataran dekat lapangan, sebenarnya tu jalan raya tau, tapi disebabkan dah ditutup ataupun dipagarkan menjadi hostel kita orang. So kita orang buat solat hajat, kita orang dikumpulkan dekat lapangan tu, kita orang solat asar berjemaah. Dan selepas solat asar ada tazkirah lah daripada ustaz. Ustaz bagi tahulah apa masalah yang ada sekarang ni. Dan pada masa yang sama kita orang berzikir, mengaji sementara nak tunggu masuknya azan maghrib. Nak solat hajat tak boleh lepas asar kan. So sambil tu kita orang berzikir, mengaji. Dan masa tu juga memang tak semualah yang buat, ada beberapa pelajar yang borak-borak je kan. Sebab bukanlah kita orang mengaji secara berkumpulan kan, tapi kita orang cuma dikumpulkan setempat dan mengaji dekat situ lah. So Kak Nana ni dia duduk depan saya tau masa tu. Sebab kita orang batch, kira macam batch untuk tahun kedua kan. So kita orang berkumpul setempat. And jujurlah masa tu kita orang pun bukannya fokus ataupun ikut sangat lah apa yang ustaz suruh. Kita orang ada juga borak-borak kan. Okay, Kak Nana ni duduk depan saya dan suddenly tiba-tiba dia baring. Okay, muka dia masa tu memang pucat. So kita boleh agak yang sebenarnya dia tu mungkin tak sihat ke apa kan, sebab dia baring. Sebab dia pun memang dah kerap sangat kena rasuk masa tu. So mungkin energi dia dah tak ada kan. So dia baring. Ingatkan dia just nak rehat ke apa. But tiba-tiba dia mendengus tau. Macam tu tau. Dia mendengus macam tu. Dia betul-betul depan saya, dia mendengus macam tu. Saya dah terkejut lah. Sebab saya tak ada experience tengok pelajar kena rasuk macam tu tau. Masa saya sekolah pernah nampak pelajar kena rasuk, tapi cara dia berbeza. But yang depan saya ni, masa dia kena rasuk tu, dia mendengus seolah-olah macam dia marah sangat tau. Macam tu tau. Dan bila dia dah start macam tu, ustaz minta pelajar-pelajar lain ke tepi. Kita orang dianjakkan dijauhkan daripada situasi itulah. Dan ustaz pun datang dekat dia lah. And bila tengok macam tak ada sign yang boleh ubatkan dia dekat situ, so dia diangkat dan dipindahkan masuk ke dalam rumah, salah satu rumah yang ada dekat situ lah, rumah pelajar perempuan lah kan. So kami yang lain dekat situ continue lah buat apa yang kita orang disuruh. And masa ni memang sebenarnya saya dah okay, jangan nak borak lagi, kau baca, kau ngaji, semua macam tu lah. But after that, dia macam satu kesilapan tau kumpulkan kita orang. Sebab apa tau, dan ada beberapa student lagi pun kena rasuk. Diorang mendengus macam tu juga. And masa tu memang macam dah agak huru-hara lah. Yelah sebab nak masuk waktu maghrib kan. Dan tiba-tiba ada student yang macam kena rasuk macam tu kan. So mana-mana student yang kena rasuk tu, diorang bawa keluar tau. Diorang keluar, bukan bawa keluar lah, maksudnya diorang pindahkan dekat bilik ataupun rumah yang ada lah dekat bahagian depan sahaja. And masa ni memang cepat sangat masa berlalu. Tahu-tahu dah maghrib. And bila dah maghrib, kita terus senior lelaki lah azan, dan kita terus solat maghrib berjemaah lah. And masa ni pun memang kita orang rancakkan lagi lah bacaan, ngaji, zikir semua kan. Dan dekat kawasan yang diorang bawa student tadi tu, gelap tau sebab lampu mati. Dan tiba-tiba lampu boleh mati dekat area situ. Dia jadi macam gelap sangat tau. Memang tak boleh nak buat apa-apa aktiviti tau kat situ. So ada seorang senior lelaki ni, dia panjat lah tangga nak betulkan balik lampu. You guys guess apa yang berlaku selepas tu. Tangga dia tu orang pegang tau. Ada orang pegang, kawan-kawan dia pegang. But tak tahu datang daripada mana ataupun macam mana, suddenly tangga yang dia naik tu jatuh. And padahal masa tu ada je kawan dia dekat sebelah pegang tangga tu. Tangga tu jatuh, and budak lelaki yang tengah panjat nak betulkan lampu tu pun jatuh. Patah kaki dia. Terus dia dikejarkan ke hospital, berbungkus lepas tu. Semen habis kaki dia sebab memang patah. Dan what's happen next is benda tu ongoing tau. Masa kita orang yang dikumpulkan tu memang masih lagi berterusan. Pelajar yang dirasuk, pelajar yang dibawa keluar daripada kawasan tu dan dipindahkan masuk ke dalam bilik yang ada kan, macam saya cakap tadi. And something happen juga dekat saya pada masa tu. Saya tak tahu apa benda yang macam seolah-olah memanggil saya. Sebab masa tu ada beberapa pokok, but saya keep on nak tengok juga pokok tu tau. Dia macam ada something yang cakap, Zulaikha,
Zulaikha, macam tu tau. So saya yang ada masa tu berkumpul, saya macam menoleh-noleh tau, nak mencari dekat mana tau. Dia macam bukanlah jelas kita dengar orang panggil nama kita ke apa, tapi seolah-olah macam ada sesuatu yang memanggil kita, membuatkan kita macam nak cari juga benda tu dekat mana. Then what happened is, tiba-tiba kan, saya tak nak cakap saya dirasuk tau, sebab saya boleh dengar kawan-kawan saya boleh dengar keliling saya, cuma saya tak boleh kontrol body saya. Dia suddenly saya pun jatuh. Masa tu tengah duduk kan, saya pun baring, saya terus menggeletar macam tu sambil menangis, menggigil teruk sangat tau masa tu. And masa ni pun diorang dah angkat saya pindahkan, nasib baik masa ni saya kurus lagi. Diorang dah angkat saya pindahkan, saya masuk dekat bilik tu, diorang letak bawang putih tau dekat ibu jari saya. Tapi saya tak dirasuk, saya tahu saya tak dirasuk, tetapi saya tak boleh kontrol badan saya sama sekali. Saya terus baring, menggigil, menangis macam tu. Pensyarah saya, senior saya kat sebelah kan, dia bisik dekat telinga saya kan, Zulaikha mengucap, Zulaikha mengucap, mari ikut saya baca Al-Fatihah, mari ikut saya baca ayat kursi. Satu ayat pun tak boleh keluar daripada mulut saya. Gigi saya macam kena ketap macam tu. Memang tak boleh nak keluarkan satu ayat, nak baca, nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh tau masa tu. Dia macam, memang sumpah saya cakap, saya tak tahu apa yang berlaku masa tu. Tapi saya sedar dan saya dengar orang sebelah saya bisik dekat saya, Zulaikha mengucap, Zulaikha mengucap, jom ikut saya baca ayat kursi Zulaikha. Dan dia ongoing agak lama sebenarnya. Saya ingat yang masa tu memang saya menggigil dan menangis sangat lama. Sampailah ada ustaz datang, ustaz baca ayat, ustaz baca doa, ustaz ruqyah lah masa tu. And masa tu baru saya slow-slow, badan saya dah tak kejang, dah slow-slow saya lembutkan badan saya. And ustaz, cikgu pensyarah saya lah keep on berbisik kat telinga saya, Zulaikha ikut saya baca And masa ni baru saya boleh slow-slow baca, ikut pensyarah saya baca. And bila saya dah okey, pensyarah saya suruh saya baca balik ayat kursi, saya dah boleh baca sendiri. Diorang bagi saya minum air lah. And masa tu saya dah lebih tenang lah. And beberapa pelajar dalam tu yang masa tu dirasuk pun, ataupun histeria pun dah semakin tenang. Diorang dah makin okey. And malam tu pun selepas kes tu, kita orang dilepaskan untuk pulang ke rumah masing-masing lah, ke hostel masing-masing. But malam tu kita orang tidur memang lampu terbuka. Siapa je berani lepas insiden tu nak tutup lampu kan. Macam saya personally memang takut gila. And saya tidur terus rapatkan katil saya dengan kawan saya. And nasib baiklah kawan saya nak melayan saya. So kita orang tidur. Esoknya kita orang pergi kampus macam biasa, sebab tak ada apa-apa arahan yang sesi pembelajaran dibatalkan. So kita orang pun pergilah kampus. Masa kejadian ni berlaku, semuanya dekat kolej kediaman. So memang tak ada perkara yang misteri berlaku dekat kampus So mungkinlah pada pandangan ustaz ke apa, tak ada apa-apa yang bakal berlaku lah. But semua tu kita cakap, semua tu macam tanggapan je. But Allah ada plan lain rupanya. What happened is, dekat kampus, ada 3 orang pelajar ni, dia nak masuk ke dalam koperasi. Dia nak beli jajan lah. So memang biasalah budak-budak you kan, kita orang pun memang selalu masuk koperasi nak beli jajan. Dan masa dia masuk dalam koperasi ni, akak koperasi ni yang tak ada kaitan dengan student, dia memang seorang pekerja sahajalah, pekerja koperasi. Dia tak tahu apa-apa berkenaan dengan kes rasukan yang berlaku dekat kolej kediaman. And memang tak ada idea pun tentang perkara-perkara tu. Suddenly dia marah budak dekat budak 3 orang tu kan. Dia marah budak yang ujung sekali tu. Dia cakap macam ni, kau pergi kau jangan nak kacau dia, kau pergi, aku cakap kau pergi. Lepas dia cakap macam tu, dia terus menjerit. Dan dia jatuh dia menjerit. And orang yang ada dekat situ memang dia terkejut tau masa dia point tu, kau pergi, aku cakap kau pergi, kau jangan nak kacau dia. Senior yang ada kat situ pun memang dah macam, kenapa ni kan, macam dah boleh agak something. Dan bila nampak akak tu jatuh dan meronta-ronta, kita dah tahu dah kes rasukan tu dah menular dekat kampus. So akak tu orang pertama yang dirasuk dekat kampus pada masa tu. So senior yang ada dekat situ, diorang terus bukan bangun lah, diorang terus gerak dekat akak tu nak bantu akak tu kan. And masa tu sebenarnya budak yang ujung tu, dia dah terkejut sangat dah, apa hal akak ni marah. Rupa-rupanya ada something dekat belakang budak tu yang nak kacau budak tu, tapi tak berjaya sebab akak tu nampak. But after all, akak tu yang terkena lah. Menurut cerita akak tu lepas akak tu sihat, saya tanya dia, rupanya macam tu. So akak tu dah start meracau. Bukan akak tu je, maka bermulalah siri rasukan yang berterusan sekali lagi.
Bukan akak tu je kena, banyak lagi jeritan yang kedengaran selepas tu. And keadaan masa tu, jujur saya cakap, kalau korang tengok cerita ataupun cerita-cerita hantu ke cerita zombie lah, zombie yang kau nampak orang lari lintang pukang ketakutan sebab zombie kejar, yes, that is actually korang boleh tengok sebenarnya. Bukanlah nak cakap zombie tu kejar korang ataupun budak yang kena rasuk tu kejar, no. Tetapi keadaan tu dia huru-hara sampaikan kau boleh tengok dekat luar kelas kau, orang lari tak berhenti, lari sebab dengar jeritan, lari. Bukan student sajalah, pensyarah pun samalah. And masa tu kita tengah tunggu kelas agama, pengajian Islam. So ustaz masuk, ustaz cakap kelas batal. Ustaz terus keluarlah, lari nak membantu pelajar-pelajar yang terkena juga pada masa tu. Jadi dalam kelas kita orang ni ada student yang actually bukan duduk dekat Kolej Kediaman, diorang duduk dekat rumah sewa luar kan. So bila kita dengar kelas cancel, macam diorang dengar kelas cancel, of course diorang excited nak keluar kan, nak balik lah, lepak rumah kan, tidur ataupun diorang nak keluar kan. And saya dengan kawan-kawan saya masa tu pun memang kita orang plan on nak keluar jugalah. Takkan nak tengok kan, memang benda tu macam benda yang kau tak payah nak stay lah, macam tu. So memang memang masa tu pun sebenarnya kebanyakan pelajar dibenarkan untuk keluar sebab mungkin cikgu nak elak, pensyarah nak elak kot berlaku benda-benda yang tak diingini lagi kan. So kita orang keluar daripada kelas, then suddenly one of my friends, kawan saya yang ada dekat situ, dia jatuh. Dia jatuh. And lepas dia jatuh, kita dah boleh agak lah what's next. Dia terus mendengus macam tu. Dan kawan-kawan lelaki yang ada tu terpaksalah pegang dia sebab kawan perempuan pegang tak kuat weh, tak kuat, tenaga dia kuat gila. Korang bayangkan lelaki yang pegang pun dia boleh tendang macam tu je, dia boleh tolak sampaikan diorang menggigil-gigil nak pegang dia, nak angkat dia, nak pindahkan dia pergi surau. Korang boleh bayangkan tak betapa kuatnya perempuan tu, padahal dia kurus keding je weh. Memang masa tu kan saya tengok muka dia kan, memang muka dia dah berubah, 100% berubah, tak nampak macam muka dia dah. And masa ni sebenarnya saya dah macam dah huru-hara sangat dah, and saya tak boleh nak ni. Saya dengan beberapa kawan yang lain, kita orang ambil perabot sapu. Masa tu tak ada Grab lagi perabot sapu. Kita orang call pakcik perabot sapu, dia ambil kita orang pergi lepak dekat Masjid Besar Melaka. Kita lepak kat situ sampailah kita orang dapat arahan daripada Majlis Perwakilan Pelajar untuk pulang ke Kolej Kediaman, beres-beres barang, balik rumah. Dan masa tu tak ada masalah pun nak balik. Tiket ke KL baru RM10, Melaka KL kan, memang senang sangat nak balik, tiap minggu pun boleh, tak ada masalah. So saya pun balik dengan kawan-kawan saya, kita orang kemas-kemas barang, dan kita orang terus pergi ke Melaka Central nak tunggu bas nak balik. Budak 3 orang tadi tu yang dalam koperasi tadi tu yang akak tu kena jerit kan, kita orang jumpa dia dekat Melaka Central. Budak tu masih lagi tengah menangis ketakutan. Korang bayangkanlah, dia tu memang soft, dia memang jenis yang lembut, and tiba-tiba kena attack macam tu kan, dia memang terkejut gila. Dia memang rasa macam no wonder lah, dia rasa macam ada sesuatu yang follow dia, but dia tak tahu apa kan. Mungkin sebab diorang tengok kes rasukan tu juga kan. So dia pun memang menangis tak berhenti, and sepanjang dia tunggu bas tu memang menangis-nangis lah dia. Then bila semuanya selesai, saya dapat maklumat masa tu kita orang dapat bantuan daripada perawat luar. Dan masa tu saya ada blog tau, saya tulis kisah ni dekat blog. Saya cakap macam dah drama cerita hantu dah, saya tulis lah. Lepas tu ada satu perawat ni komen, dia kata jangan risau, perkara yang ada dekat kampus semua sudah Kolej Kediaman semua kita orang dah bantu. Memang ada gangguan dari segi benda yang datang lah, dia kata, but semuanya dah selesai. Dan after kita orang rehat di rumah, kita dibenarkan untuk pulang. Dan Alhamdulillah selepas kita pulang, memang tak ada lagi apa-apa masalah tu. Saya rasa macam pelajar yang masuk tadi tu, dia berhenti rasanya. Saya tak pasti sama ada dia berhenti ataupun dia berhentikan, sebab dia tak teruskan pengajian dia di kolej saya. Ingat tak pokok mangga besar kat rumah warden tu? Pokok mangga tu ditebang dan diturah minyak kot, nak elakkan dia daripada tumbuh lagi. Okay, Kak Nana kan dia kerap kali ponteng sebab dia kena rasuk kan. Biasalah kalau kita kena rasuk kan, memang tak sedap badan kita kan. So dia dapat warning letter tau. Kalau dia tak boleh bagi surat tunjuk sebab, dia akan dibar lah daripada exam. And masa ni memang saya rapat dengan dia, so dia ajak saya jumpa timbalan pengarah hal ehwal pelajar sebab nak minta pelepasan lah. Sebab timbalan pengarah memang tahu, tapi tak semua pensyarah yang tahu apa yang berlaku kan. So masa dia ajak saya teman ni, dia buka cerita lah. Daripada sini sebenarnya saya tahu sebenarnya. Dia kata budak yang kononnya bawa saka,
untuk bagi tujuan kecantikan tu, orang lain nampak dia cantik, lelaki akan nampak dia cantik, yang perempuan nampak dia biasa-biasa je. Tetapi Kak Nana ni, dia boleh nampak budak tu badan dia ataupun daging dia macam membusuk. Ni apa yang dia katalah, dia nampak macam budak tu macam daging yang dah membusuk. Saya tak pasti dia memang nampak macam tu ke ataupun dia nampak setiap kali dia dirasuk. Tapi tu cerita yang dia bagi tahu dekat timbalan pengarah masa tu lah, and saya dengar masa tu. Itulah apa yang berlaku. Sebab tu saya mention tadi, saya pilih tajuk benda versus benda, sebab saya takut, saya tak beranilah nak cakap yang memang budak tu bawa saka, and memang atas raka ke pendamping ke, kita tak tahu kan, and memang kawasan tu memang ada penunggu ke apa, saya tak pasti. Tapi ni apa yang berlaku daripada fahaman saya dan daripada pengalaman saya. Kawan-kawan saya yang ada kat situ mungkin diorang ada fahaman ataupun cerita yang berbeza lah, ataupun ingatan tentang perkara tu berbeza daripada saya. But this is apa yang I ingat, and I masih ingat sampai sekarang, sebab macam satu benda besar yang terjadi kan, macam satu tragedi besar. But again, apapun yang saya ceritakan dekat anda, apapun yang terjadi pada masa tu, kebenaran dia tetap hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. So anggaplah sebagai perkongsian cerita, jangan terlampau taksub. Dan sampai kita jumpa on the next video. Thank you so much. Jangan lupa like, drop in komen anda, share. Sampai kita jumpa on the next video. Thank you guys. Bye.